So boleh ke saya pergi lagi pada yang tentang si pemisah tadi tu? Boleh Ustaz. Okey. So tentang si pemisah tadi, kalau saya tengok sekarang ni mereka menggunakan gambar-gambar di media sosial dan mereka buat sihir. Saya bagi contoh. Saya ada rawat beberapa orang artis. Oh, Okey? you Ada. sebab sekarang ni ada banyak kes artis betul. ni kan. Okey. You. Cuma saya tak expose lah siapa. Ya, jangan Sebab expose, itu benda ni adalah secret. PNC. Itu adalah betul. Sebab kita kena jaga sebagai seorang perawat, itulah rahsia passion kita yang kita kena jaga. Okey, jadi bila saya rawat tu, ada seorang pelakon ni, dia memang popular juga. Dia ada 3 sihir dia kena. Sihir pemisah tu 3 daripada 3 orang berbeza. Yang pertama daripada peminat dia sendiri, yang kedua PA dia, okey, dan yang ketiga daripada keluarga dia sendiri. Dia gitu, okey. Jadi bila kita rawat tu, kita dapat detect 3 ni. Sebab tu keadaan dia tu agak teruk sikit lah. Jadi kita tanya, kita deal dengan jin tersebut, tanya dari mana. Dia kata, aku tak suka dia sebab dia terlalu kaya, terlalu banyak job. Okay. Aku nak jadi dia PA sampai bila dia tak bagi. Ada lagi lah sebab-sebab dia tu. And then salah satu medium yang digunakan adalah gambar lah. Okay. Gambar lah yang digunakan tu salah seorang tu. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati, jangan suka nak post gambar lah. Okay. Kalau tak perlulah. Tapi kalau memang dah bidangnya perlukan gambar, gunakan, tak ada masalah. Ni tak ada halangan. Selagi kita jaga aurat kita kan. Kita niat kita baik, betul. Silakan, insyaAllah. Dia macam tu. Okay. Pemisah banyak dahsyat sekarang ni. Sekarang banyak lah saya pemisah kan. Baru je 2-3 minggu lepas saya rasa. Saya tak post lagi lah satu podcast yang dah shoot dengan lawyer syar'i. Saya cerita apa kes paling banyak sekarang ni kan. Cerai suami isteri kan. Naik turun mahkamah paling dahsyat sekali. Sangat ramai. Macam saya sendiri, kita sebagai seorang perawat ni, orang masalah apa-apa semua datang pada kita. Contoh, orang nak cek jodoh jumpa kita. Orang nak bercerai jumpa kita. Ada masalah rumah tangga jumpa kita. Nak cari kerja jumpa kita. Kan, ada masalah kesihatan jumpa kita. Faham tak? Jadi maksudnya perawat ni dia menjadi tumpuan tau. Jadi secara tak langsung kita sebagai seorang perawat ni tahu masalah masyarakat ni yang terkini ni apa. Dia gitu. Kan tahu, ni masalah ni masalah ni. Jadi benda-benda tu semua menyebabkan saya rasa bersyukurnya aku tak terlibat dengan benda ni. Kan, aku tak diuji yang macam itu, ataupun aku aku syukur apa yang aku ada je. Walaupun aku tak kaya, tapi aku ada ketenangan. Contoh dia kan, kaya tu tak salah cuma saya nak beritahu ketenangan tu yang saya nakkan tu. Contoh dia kan. Jadi maknanya saya tengok ada orang yang datang buat rawatan, contoh bukan golongan yang biasa je. Datuk-datuk saya ada rawat, datin, orang kaya kan, ada penolong menteri pun ada, penolong kan, dia punya timbalan apa, ada pernah saya rawat. Tapi nak cerita bahawa kehidupan mereka ni, yalah, mereka diuji dengan perkara tersebut, menyebabkan mereka ni rasa tak tenang hidupnya. Kan? Jadi saya ni yang tahu masalah-masalah mereka ni rasa, bersyukurnya, ya Allah kan, aku ni syukur Allah Ta'ala masih bagi kesihatan yang baik. Tak adalah masalah yang rumit-rumit yang orang kata kan. Menyebabkan kita rasa macam Alhamdulillah kan. Begitulah keadaan tu kan. Saya pun rasa sejujurnya mungkin atas kelemahan saya juga. Saya mungkin rasa antara kelemahan saya adalah saya ni tak bergaul sangat dengan masyarakat. Saya buat benda ni nampak macam ada hubungan lah dengan masyarakat yang tengok kan. Mungkin beribu ke apa. Akan tetapi saya physically tak berapa faham apa masalah macam Ustaz faham dari segi masyarakat. Contoh mendalam apa masalah paling selalu berlaku dan sebagainya. So baru-baru ni pun saya ada shoot satu podcast juga ni yang sudah release, kalau Ustaz perasan, tentang perawat tenaga batin lelaki. Kalau Ustaz ada perasan. Ada. Ada kan? Ada. Bos jauh. So dia cerita pasal isteri curang. Okay. Memang saya cakap apa masalah common pesakit yang lelaki tenaga batin tak kuat ni. Mostly apa yang berlaku bila jadi macam ni, dia panggil domino effect dia lah, isteri akan curang bila suami ada masalah ni lah. Saya tanya apa rate kan, dia tengok, tak silap saya dia bagi tu dah 60% ke macam tu daripada pesakit dia yang ada masalah ni, isteri lah dia akan curang dengan lelaki lain. So bila saya dengar, saya rasa macam perkara ini memang berlaku harian dekat office di Malaysia dan sebagainya ni. Saya rasa benda sama. Saya rasa bersyukur sebab Allah tak uji saya dengan benda ni. Mungkin sekarang Allah uji saya dengan benda yang lain. Tetapi saya rasa macam sebenarnya kita nazak sangat lah ni, kita punya zaman Ustaz. Lain macam Lagi Ustaz, selain daripada pemisah. Okey, baik.
tadi Yusuf ada cerita tentang lemah tenaga batin lelaki tu sebab. Punjin juga. Okey, betul. Ada satu lagi. Dia panggil sihir pelalau. Okey. Sihir pelalau ni adalah sihir penghalang. Okey, sihir pelalau ni ada banyak jenis. Okey, antaranya pelalau jodoh, pelalau rumah tangga, pelalau perniagaan, pelalau pekerjaan dan pelalau pembelajaran. Ni yang biasa. Okey, 5 jenis ni. 5 jenis pelalau. Okey. Macam saya cakap tadi, pelalau adalah penghalang. Jadi maknanya saya cerita tentang bab sihir pelalau rumah tangga. Apa sihir pelalau rumah tangga ni buat? Dia akan menyebabkan salah satunya alat kelamin lelaki lemah ataupun akan tak berfungsi. Okey, saya bagi contoh. Okey, ni saya bagi contoh yang saya rasa macam first time saya dapat kes yang begitu tahun 2017. Okey, 2017 lebih kurang saya ingat 7 tahun lepas. Ada satu pasangan ni, dia umur 25, dia baru berkahwin. 3 bulan dia kahwin. Dia datang jumpa saya. Muka berkerut, sedih dia. Bini dia pun ada datang lah, sama. Mereka duduk PJJ. Seorang duduk di JB, seorang duduk di KL. Seorang kerja sebagai cikgu, seorang kerja apa saya tak ingat. Tapi mereka ni akan, lepas berkahwin, mereka akan meet seminggu sekali lah. Okey, cuma yang lelaki ni tadi beritahu pada saya, Ustaz, sebenarnya perkara ni dah 3 bulan kami rahsiakan daripada semua orang, termasuk mak ayah kami. Sebenarnya Ustaz, alat kelamin saya termasuk ke dalam semua. Termasuk ke dalam. Uish. Jadi seperti perempuan rata. Okey, masalahnya Ustaz, benda tu berlaku setiap kali kalau isteri saya ada dengan saya je. Kalau dia jauh dengan saya, dia balik KL, alat kelamin saya fungsi macam biasa, tak ada masalah. Ni macam Ustaz. Betul. Creepy gila. Betul. Ni sihir pelalau rumah tangga. Dia menghalang benda suami isteri tu dapat buat hubungan badan. Okey. Jadi bila dia datang pada saya tu nak buat, dia tak tahu benda tu sihir. Jadi dia dah ikhtiar di hospital. Doktor pun tak tahu apa punca dia. Dah check semua clear. Tak ada masalah. Datang jumpa saya lah untuk buat rawatan. Dia nak check-check. Dia kata takut ada apa-apa yang tak kena Ustaz. Kata. Okey. Saya kata tak apalah. Jadi macam ni dia cerita lah. Boleh ke Ustaz saya nak tunjuk? Dia kata. Dia tunjuk. Saya kata tak perlu. Ada gambar tak? Okey. Boleh tunjuk pada gambar je. Dia memang ada gambar tunjuk saya. Subhanallah. Saya tengok. Memang rata. Benda tu termasuk dalam habis. Jadi Ustaz, jadi masalah sekarang ni, pertama sekali, kami daripada kahwin sampai sekarang memang tak boleh buat hubungan. Kedua Ustaz, bila isteri saya dekat dengan saya, ataupun dia daripada KL turun ke JB, duduk dengan saya ataupun saya naik ke KL, bila kami ada dekat je, saya punya automatik akan termasuk ke dalam. Okey, lepas tu jadi masalah bila saya nak buang kecil. Tak boleh nak buang kecil kecuali saya kena tarik dulu keluar. Sehabis mungkin saya cuba. Ataupun kalau tak, saya dah tak tahan sangat, dah sakit, tak boleh nak buang tu, saya akan suruh isteri saya ni jauh daripada saya. Start kereta jalan pergi mana. Start jalan pergi mana, and then benda tu akan keluar balik dan dia boleh kencing. Okey, jadi diringkaskan, saya pun buat rawatan. Bila buat rawatan, ngamuk, kerasukan benda tu. Cikgu lagi tu kerasukan. Bila kerasukan, kita komunikasi dengan jin tu. Rupa-rupanya, dulu, lelaki ni, cikgu ni, dia ada kisah silam dia. Dia dulu lelaki dia dengan maknya. Kekasih dia tu maknya. Jadi dia dah berhubungan apa semua tu lah. Kerap lah. Jadi kekasih. Tiba satu masa dia bertaubat. Dia nak bertaubat. Dia bertaubat lah. Dia cikgu bertaubat. Bila bertaubat dia tinggalkan lah yang kekasih dia yang maknya dia tu. Jadi maknya ni marah dia. Maknya marah dia. Dia kata kau tinggalkan aku macam tu ya. Engkau tinggalkan aku dan keadaan aku gini-gini. Adalah alasan dia tu. And then maknya ni pergi ke negara sebelah, Siam. Dia buatkan sihir pelalau tadi tu lah. Itulah yang berlaku pada cikgu tersebut yang kena tu. Jadi selama 3 bulan dia rahsiakan kepada semua orang. Dia sampai dah buntu. Kami dah buntu dah ni Ustaz, tak tahu nak buat apa. Bini dia pun kata, Ustaz memang saya pun dah tak tahu nak buat apa. Saya cakap dengan suami saya, bang, buang sifat malu tu. Kita kena jumpa orang yang ahlinya. Kita kena tanya juga dengan Ustaz. Bagaimana pun tak kisah. Kita kena jumpa untuk settlekan masalah kita. Saya rasa benda ni bukan benda biasa. Benda ni bukan menyebabkan kesihatan moden. Saya rasa benda ni adalah satu benda yang kita tak nampak. Jadi bila saya buat rawatan, baru dia nampak betul. Itu panggil sihir pelalau lah. Dia menghalang daripada boleh hubungan suami isteri tadi tu. Jadi itulah keadaan dia. Jadi nak cerita bahawa
bila yang Bos Jak cerita tadi tu ada mengait apa yang kelemah dan batin, ya betul. Mungkin salah satu ada juga di antara mereka ni yang terkena benda ni. Okey, tapi yang kena yang saya cerita tadi tu dia heavy lah, dia hardcore lah orang panggil sehingga nampak rata tu. Marah betul. Kan. Tapi biasanya orang dia akan sekadar lemah saja. Sebab jin tu duduk dekat otak kita. Dia akan blok satu urat tu yang boleh memberi rangsangan kepada alat kelamin kita, dia akan lemah. Jadi sebab tu rawatan dia ada sedikit berbeza. Kita banyak ruyah kat kepala dan juga pada bahagian perut dia. Dan ke bawah sikit lah. Kita takkan sentuh alat kelamin lah. Itu. Jadi nak cerita kat sini bahawa sihir pelalau ni dia boleh menyebabkan apa saja halangan. Tak semestinya halangan daripada suami isteri nak tidur sama, daripada makan bersama. Tapi hal yang paling utama adalah halangan daripada hubungan badan. Bila hubungan badan tu tak ada, yang perempuan ni rasa nothing. Jadi pergi tempat lain lah. Macam yang cakap tadi lah. Bila lemah tangan batin, alasan dia untuk pergi tempat lain. Tapi ada juga pasangan yang Allah Ta'ala beri gerakan hati mereka. Kita kena cek dengan moden, kita cek. Perbuatan Islam kita cek. Baru tahu sebenarnya ada unsur-unsur sihir kat situ punya yang mereka kena. Sebabkan apa? Iri hati manusia. Kekasih lama. Kan? Rasa dendam. Mereka kenakan. Dan akhirnya menyebabkan perceraian sebenarnya. Itu yang berlaku. Okey? Yang tadi memula adalah pemisah, ni pelalau. Siapa yang dah kena pemisah, confirm dah ada pelalau. Tapi siapa yang kena pelalau belum tentu ada pemisah. Pelalau ni bawa halangan. Dia gitu. Okey? Sihir halangan. Dia gitu. Dia banyak jenis sihir ni. Tu salah satu. Dia punya orang kata nak bercerai-beraikan tadi. Dia gitu. Okey? Tapi interestingly yang kebanyakan Ustaz cerita tadi is orang-orang yang rapat dengan kita sebenarnya. Betul. Sebenarnya kenapa orang-orang rapat? Sebab mereka tahu gerak-gerik kita. Mereka rasa dia banyak masa dengan kita kan. Orang kenal. Banyak masa. Bila banyak masa, terasa hatinya pun banyak lah. Betul tak? Betul. Okay. Atau contohlah bekas kekasih contoh. Kan dah selalu pergi sana kemari sama, dah tahu perangai masing-masing. Kan? Jadi dah tahu waktu sekarang buat apa, contoh tidur pukul apa. Jadi semua tu boleh menyebabkan dia gunakan jalan tu untuk menyihir. Sebagai contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh dia tahu pasangan bekas kekasih ni selalu tidur pukul 12.30 malam. Jadi kalau dia dendam pada pasangan kekasih dia ni, dia akan bawa gambar ataupun apa saja bekas pakaian pun boleh, token ke apa benda ke, janji pada orang tu, dia ambil dan baju bomoh, dia kata selalu tidur pukul 12.30 malam. Jadi bomoh tu akan buat pukul 1 pagi. Kalau orang tu tengah tidur, dia lebih cepat kena berbanding dengan keadaan jaga. Dia macam gitu. Okey? Jadi maknanya nak cerita sihir ni dia boleh gunakan apa ada pada kita yang kekal ataupun yang sementara. Yang kekal contohnya rambut, misai ke, janggut ke, bulu roma ke, kan, kuku. Okey. Dan satu lagi yang sementara, contoh pakaian kita, kopiah, serban, selipar, kasut, stokin, seluar dalam, baju dalam. Itu semua boleh gunakan untuk menyihir. Lagi kuat yang masih ada bawah badan kita, yang belum dibasuh. Sebab tu kita kena hati-hati kalau kita letak ataupun jemur baju dekat luar. Sebab tu orang tua kita pesan, kalau jemur baju kat luar, menjelang waktu maghrib, angkat, simpan kat dalam. Okey, jangan biar kat luar lama sampai esok pagi, tak boleh. Boleh merisikokan dua keadaan. Yang pertama, orang curi dan buat satu kejahatan untuk kita, terutama sihir. Dan yang keduanya, kalaulah kata kita jemur baju tu terdedah dengan embun saja, tak ada bumbung, jin boleh gunakan kita punya pakaian tu dan kita boleh terkena gangguan. Dia gitu. Sebab tu orang dulu, saya ingat lagi, ayah saya pernah cakap, kalau pakaian yang terjemur kat luar lupa nak angkat sampai esok pagi, besok basuh lagi. Dia guna term ni Ustaz, jin kencing dia guna. Wallahualam, tapi kalau guru saya kata menggunakan, jin tu menggunakan pakaian kita. Untuk apa? Dia nak merosakkan kita je lah, nak sakitkan kita dan sebagainya lah. Dia macam itulah. Okey, sebab tu orang dulu ada, dia ambil baju tu yang dah terjemur kat luar, yang terbiar tu terlupa nak angkat kan sampai esok pagi, dia basuh balik. Paling tak pun dia bilas pakai air dan jemur balik. Dia macam tu. Okey. Jadi hati-hatilah kalau kita simpan kasut di selipar. Ada kawan saya seorang tu, kasut selipar selalu hilang dalam rumah. Tak tahu ke mana. Lalah dia sakit, rupanya kena sihir. Orang curi. Ada pasien-pasien saya yang kena sihir, cakap baju kerap hilang kat ambayan,
baju dalam, seluar dalam kan. Sebab tu benda-benda ni kita janganlah jemur kat luar. Kan. Ataupun kalau ada dryer lagi bagus pakai dryer kat rumah kan. Senang kan. Okey, tapi itulah nak cerita mereka boleh gunakan apa pada badan kita ni untuk buat sihir. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 aja dengan satu video pertama je, dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.